Mungkin ada yang dah bersedih, kita diambang perpisahan, kita di slot yang terakhir. Selama 3 hari berturut-turut kita berkampung di sini, kita menjumpa kenalan baru, dan malam ni adalah malam perpisahan kita, malam yang terakhir. Dan pada malam ni juga, setelah tuan-tuan selama 3 hari berturut-turut mendengar kupasan-kupasan asatizah kita tentang maqasid dalam konteks Malaysia nya, maqasid dari sudut hartanya, maqasid dari sudut akalnya, maqasid dari segi dakwah dan pelbagainya. Pada malam ni, forum ni adalah rumusan dan kesimpulan. Jadi kalau siapa yang tak hadir forum ni, dia macam kita kata tak khatam lah. Doktor kata su'il khatimah. Tapi saya tahu ada yang kerja pada hari Isnin yang dah balik pun insya-Allah dalam perjalanan pulang dia akan mengikuti live. Kita ada 2 saluran live streaming pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ni maqasid syariah, hak dan batasannya. Jadi Jabatan Mufti Negeri Kelis bawakan kepada kita panel yang hebat. Jadi saya perkenalkan yang hujung dahulu, Dr. Nick Salida, Pesuruh Jaya, Nick Salida, Dr. Nick Salida, Pesuruh Jaya, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Jadi beliau banyak terlibat dengan forum-forum berkenaan dengan undang-undang dan personality TV, TV3, TV9, TV Al-Hijrah. Yang terkenal saya rasa tuan-tuan mungkin tahu, tapi biodatanya terlalu panjang jika saya nak sebut biodatanya satu persatu. Jadi pada malam ni kita akan akhir bersama biodata beliau sahaja. Jadi tuan-tuan boleh google sendirilah kan. Beliau terlibat dalam banyak berkenaan dengan hak asasi manusia dan mempunyai latar belakang pengajian agama yang baik, bermula daripada sekolah rendah, bermula daripada sekolah menengah di Kota Baru dan kemudian melanjutkan pelajaran di UK, kalau tak silap. Okey, beliau akan bersama kita malam-malam ni untuk mengupas tajuk yang telah diberikan. Panel yang kedua tidak asing lagi, tokoh Islamic Finance, tokoh muamalat, Dr. Muhammad Zaharuddin bin Abdul Rahman, ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Di sebelah saya pula, special sikit dia ni, Dr. Kamilin Jabilin ni, dia ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis dan ahli jawatan kuasa fatwa wilayah Persekutuan. Dia ada 2 tu. Jadi muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, soalan yang pertama saya akan ajukan kepada, sebab kita mengamalkan konsep lady first, jadi kita mulakan dengan Dr. Nick Salida. Doktor, bila kita sebut tentang maqasid, jadi saya nak ajukan kepada doktor dalam bidang doktor berkenaan dengan hak asasi manusia. Jadi bila kita tengok maqasid syariah ni, apakah hak-hak kemanusiaan yang perlu diambil kira, dituntut dalam maqasid syariah? Sebab kita lihat mungkin banyak bila kita bercakap tentang agama tanpa melihat maqasid, banyak hak-hak yang sepatutnya itulah agama terbaik. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barul jawarul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadil Ustaz moderator kita malam ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat panel yang berusaha, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Dr. Kamilin Jabilin, tetamu-tetamu Kampung Sunnah, dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar orang Kampung Sunnah? Kabarnya orang kampung tak?
Ya, jadi kampung sunnah lah ni, insya-Allah. Pertamanya, terima kasih pada soalan yang diajukan dan saya difahamkan bicara tentang maqasid dan berkaitan dengan hak ini sudah bermula seawal Jumaat. Ya, jadi banyak dah yang diperolehi, yang dihadami, difahami, dihayati dan mungkin sudah diamalkan oleh orang-orang kampung sunnah. Cuma hari ini mungkin kita juga cuba untuk memahami dalam tasawur yang lebih luas dan bagaimana batasan-batasan itu sepatutnya disantuni. Kalau kita melihat sejarah, yang sebenarnya bila sebut hak, ada orang suka, ada orang tak suka. Kalau orang perempuan sebut hak, selalunya ramai orang tak suka. Tapi hari ini dalam konteks yang lebih umum, ya, kalau saya boleh kongsikan tentang sejarah, masyarakat lampau bila sebut tentang hak, bagi mereka ialah hak ini hanya milik orang-orang yang berkuasa. Hak hanya milik orang-orang yang kaya raya. Ya, hak adalah milik orang-orang yang tertentu sahaja. Orang miskin, orang susah, orang tidak ada kuasa, mereka perlu bertanggungjawab. Hak tak ada. Itu pemahaman masyarakat lampau. Kemudian manusia makin bijak, makin pandai, maka datanglah satu zaman yang kita katakan sebagai zaman manusia sudah mula mencorakkan hukum adat. Masa ini manusia sudah fikir manusia perlu ada hak untuk hidup. Dia dah pandai dah. Dan kemudian dia fikir manusia perlu ada hak untuk makan, untuk bercakap, untuk diadili sekiranya ada perbalahan, perselisihan. Orang ini boleh jumpa ketua, saya pun boleh jumpa ketua. Dia dah rasa begitu dah, maka keadaan makin baik. Sehinggalah hari ini hak sudah mula diperundangkan. Sebenarnya tidak mudah, dan dalam sejarah Islam sebenarnya para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mula rasa kenapa ya wahyu-wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala ya banyak menyebut tentang hak manusia secara umum. Kalau tak manusia secara umum, sebut tentang lelaki aja, orang perempuan mana ustaz? Ya, jadi tak puas hati dah. Antaranya Ummu Imarah Al-Ansariyah, Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tanya Nabi. Ya, sehingga akhirnya turunlah surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, ya, yang mana Allah menyebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sabirin was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah maghfiratan wa ajran 'azima. Allah kata tak kiralah lelaki ke perempuan ke, kalau Islam, kalau beriman, kalau taat, kalau benar, kalau sabar, kalau khusyuk, kalau bersedekah, kalau puasa, kalau jaga kehormatan diri, kalau ingat Allah banyak-banyak, sama saja. Mereka diberi pengampunan dan pahala yang besar. Tak usah duk berdengki, itu Allah tak kata, saya kata. Tak usah duk berdengki lah, ya. Dan banyak keadaan yang mana mungkin tuan-tuan puan-puan sudah pun diperincikan oleh ustaz-ustaz, para asatizah sebelum ini tentang hak. Cuma yang menakutkan kita ialah bila mana hak ini tidak dilihat bersama dengan tanggungjawab. Bila hak dilihat bersama dengan tanggungjawab, maka ada keadaan-keadaan tertentu kita tak ada hak sebab kita perlu menunaikan tanggungjawab itu. Ya, keadaan-keadaan macam mana? Bila mana kita punya hak ini, bila kita dapat, dia akan menyebabkan hak ramai orang akan dikorbankan. Hak tu tak boleh jadi. Ya, sebab itulah batasan
kepada orang Islam tentang hak ialah bila mana hak manusia itu berlanggar dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak Allah itu sebenarnya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, maka hak individu itu akan terbatas. Dan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena jaga-jaga sungguh, sebab banyak kisah yang berlaku di kalangan para sahabat, khususnya yang saya teringat, ya, yang mana seorang sahabat Rasulullah, Abu Zar Al-Ghifari, betul Ustaz? Abu Zar ini dalam suatu hari di mana Rasulullah turut serta bersama beliau dan sahabat-sahabat yang lain, ya, ada juga seorang lelaki kulit hitam pada masa itu. Jadi Abu Zar ini disebut kepada lelaki ini, wahai anak orang kulit hitam, kata dia. Jadi bila Rasulullah dengar, Rasulullah rasa tidak senang, ya, sehingga Rasulullah menegur Abu Zar, wahai Abu Zar, adakah engkau menghina orang ini kerana ibu dia ni kulit hitam? Itu perangai orang jahiliyah, kata Nabi. Manusia ini sama saja, tidak ada orang yang kulit putih lebih baik daripada kulit hitam. Yang membezakan manusia ini hanya takwa dan amal soleh, kata Nabi. Ya, tidak ada yang lainnya itu. Kalaulah yang membezakan manusia ini amal soleh dan juga ketakwaan, ya, maka warna kulit ke, ya, jantina ke, kaya miskin ke, itu semua tidak pernah membezakan kita daripada mendapat tempat yang terhampir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal kemanusiaan dan hak ini, daripada dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasul dan sampai kepada kita, dan hari ini diperundangkan, maka di negara kita juga kita tertakluk kepada hak-hak dan tanggungjawab mengikut undang-undang. Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, ya, daripada perkara 5 sehingga perkara 13 ditulis hak sebagai seorang rakyat Malaysia. Hak nak hidup pun ada, hak bercakap pun ada, kebebasan beragama dan menunaikan amalan agama pun ada, semua ada. Dan setiap satunya ada maqasidnya yang tersendiri. Ya, kalau kita nak hurai satu-satu tak habis kita malam ni, Ustaz. Jadi secara umumnya saya boleh katakan hak-hak kemanusiaan yang ada dalam undang-undang negara pada hari ini, alhamdulillah, semuanya terbatas. Kerana apa dia terbatas? Kerana ia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bila kita diberikan hak untuk bercakap, ada batas-batasnya di mana kadang-kadang kita tidak boleh bercakap. Sebab bila kita bercakap, kita menyebabkan kerosakan dalam masyarakat. Bila kita bercakap, kita fitnah orang. Bila kita bercakap, kita maki hamun orang. Bila kita bercakap, dia menunjukkan prasangka walaupun baik tetapi itu tidak benar. Jadi sebab itulah hak itu terbatas di situ, dan ini diperundangkan. Maknanya tidak ada hak manusia yang tidak terbatas, tidak ada. Ya, cuma pemikiran manusia ini kadang-kadang, kerana kita ni kadang-kadang kurang ilmunya. Sebab itulah ada orang bila dia sebut tentang hak, baginya hak itu tiada batasan. Wallahu a'lam. Doktor, masih doktor, boleh, saya nak mencelah sikit. Bila kita sebut tentang hak, dan hak tu ada batasan, tetapi apabila hak-hak tersebut melanggar hak Allah yang seperti mana doktor sebut, ya, kenapa pengamal hak asasi manusia tidak menjuarai isu ni? Dan dalam masa yang sama juga, kenapa bila kita lihat, apabila kita kata hak-hak ada batasan, tetapi batasan tersebut sehingga dapat dilaungkan hidup LGBT, bagaimana? Kita dalam konteks perundangan negara sebagai contoh, ya, sebab di negara ini bila sebut hak asasi, dia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan, dan Perlembagaan Persekutuan kita sebenarnya bukan 100% bersifat Quranic compliance, tidak, ataupun kita sebut bukan 100% seiring dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bila menyebut tentang hak asasi, dia bukan satu bidang kuasa di bawah perundangan syariah di negara ini. Dia adalah dalam bidang perundangan sivil. Bila perundangan sivil, maka rujukannya adalah undang-undang yang bukan syariah. Ya, sebab itu kadang-kadang kita nampak dia berlaga. Memang dia berlaga sebab dia bukan syariah.
Ya, jadi sebab itu ada batasan-batasan yang boleh kita sekat melalui undang-undang, dan ada batasan-batasan yang kita sekat melalui moral sahaja, ada yang kita sekat melalui nasihat-nasihat agama. Ya, jadi itulah sebenarnya yang berlaku, saya fikir, sebab bukan semua pengamal-pengamal ataupun pejuang-pejuang hak asasi manusia di mana-mana sahaja, walaupun di negara ini atau di luar negara, mereka bukan berpaksikan kepada sumber-sumber hukum yang benar dalam agama, tetapi daripada sumber-sumber dokumentasi yang lain. Jadi bila mana hak asasi ini belum lagi di bawah perundangan syariah, maka selama itulah hak asasi akan terus berkonflik dengan syariah. Jadi maksud doktor, undang-undang yang sedia ada perlu digubal untuk menepati syariah ataupun sudah cukup sempurna? Kalau digubal yang sedia ada tetapi bidang kuasanya masih dalam bidang kuasa mahkamah siwil, maka undang-undang itu cantik tetapi masih lagi di bawah bidang kuasa mahkamah siwil, diperdengarkan oleh hakim-hakim mempunyai latar belakang pendidikan undang-undang siwil yang bukan latar belakangnya undang-undang syariah. Jadi dia separuh jalan aja dia pergi, Ustaz. Dia tak boleh menguasai ilmu mengikut sudut agama itu secara holistik. Terima kasih doktor ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh faham kebatasan kita dalam kita nak membawa mesej dakwah Islam tu apabila kita lihat hak asasi manusia macam tidak menyelbahi kita, tetapi itulah acuan yang telah dibina. Tetapi Dr. Nick di dalam Suhakam sedaya upaya membawa mesej Islam supaya nampak apa yang kita boleh masukkan, yang kita boleh gunakan undang-undang untuk kepentingan agama, kita akan cuba buat. Jadi seterusnya, apabila kita bercakap tentang hak, tajuk kita ada satu lagi, batasan. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Zahruddin berkenaan dengan batasan maqasid syariah ni. Sebab ramai orang dia bercakap tentang apa ni, maqasid syariah. Kemudian batasan-batasan tersebut, jadi kalau bahasa Arabnya dawabit lah. Kalau tanpa dawabit, tanpa syarat yang kita letak, jadi semua orang akan memperbahaskan sesuatu di atas maqasid. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terima kasih pada saudara Al-Fadhil Ustaz Tuan Pengurusi dan memiliki rakan-rakan di panel, Fadhil Dr. Kamilin, Dr. Nik Salida dan para alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan batasan ini, apabila kita sebut tentang maqasid, dia berkait rapat dengan masalih, iaitulah ibaratun an jalbi manfa'ah atau permatu manafi' wa daf'u mudarrah, dan membawa kebaikan dan juga menolak kemudaratan, disebut oleh ramai ulama, antaranya Syatibi sendiri. Jadi apa yang kita nak sebut apabila kita nak bawa kebajikan dan menolak kemudaratan, iaitulah masalih. Ada beberapa dawabit yang boleh saya cuba kumpulkan dalam bentuk yang semudah mungkin. Yang pertama sekali, dalam hal nak mencapai maqasid yang berubah-ubah, dalam nak mencapai maqasid, dia ada maksad ataupun objektif yang tidak akan berubah. Yang itu kita tak boleh nak ubah. Yang termasuk di dalam al-usul, dalam perkara-perkara yang usul tauhid ataupun usul al-aqidah. Sebagaimana contoh Allah itu keesaan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan Rasul sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya, ya. Jadi ini adalah usul akidah, wujudnya syurga, neraka. Ini semua usul akidah yang apa pun keadaan yang berubah, tidak boleh benda ini tiba-tiba berubah kerana hujah maqasid. Itu satu. Itu yang pertama. Tetapi dalam hal yang berlingkungan di dalam bab akidah, masih ada maqasid campur tangan, ya. Sebagai contoh, kalau ada kes-kes emergency, sebagaimana dalam kisah ada sahabat Nabi yang dipaksa untuk mengungkapkan ungkapan kufur, ya, ataupun menerima dibunuh, maka
sahabat dua orang, seorang mengatakan perkataan kufur, seorang lagi tidak. Yang tidak itu telah dibunuh. Yang mengungkapkannya balik dalam keadaan selamat tapi mengadu kepada Rasulullah, maka Allah SWT sedang memberikan jawapan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu adalah maqasid. So kedua-duanya tepat. Sahabat yang bertegas dengan akidahnya dan sahabat yang mengambil jalan sedikit lenient ataupun berukhsah kerana darurat, maka dia telah pun juga diiktiraf oleh Allah SWT. Ya, jadi itu adalah lingkungan. Untuk sebabnya Asy-Syatibi sebut dalam maqasid ni dia ada min janibil adam dengan min haitsul wujud dengan min haitsul adam, iaitulah untuk memastikan kewujudan, ya, dan untuk mengelakkan kehancuran dan agama akidah itu sebagai contoh, dan lain-lain yang 5 disebutkan oleh Al-Ghazali dan ramai lagi. So jadi kesimpulan dia yang pertama, dia hanya dalam bab mutaghayyirat. Hatta di dalam bab akidah boleh, tapi furu'ul akidah, bukan usul al-akidah. Furu' je boleh, ya, ataupun dalam bentuk yang melingkungi keadaan emergency sahaja boleh, ya. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, dalam maqasid ini juga dia bukan di dalam mestilah dia bukan untuk mencapai maqasid itu, bukan sampai mengubah apa-apa di dalam syariat ibadah khusus. Ibadah khusus dah tepat. Kalau kita kata solat isyak tu 4 rakaat, 4 tak boleh kerana maqasid, hujahnya maqasid jadi 3.5. Ya. Kemudian kalau ada pula keadaan-keadaan tertentu kerana musafir, maka adanya rukhsah, keringanan untuk memudahkan masalah umat Islam melaksanakan ibadah. Tak boleh kita masuk campur kerana bab ibadah biasanya Allah dan Rasulnya dah tentukan. Sampailah bab musafir tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat, Allah Rasul dah tentukan. Dan kalau jamak pula dia dah tentukan gabungnya yang mana, maghrib dengan isyak. Tak boleh isyak dengan subuh, maknanya dia ada limit dia. Itu dalam bab ibadah khusus memang kurang ruang untuk maqasid masuk campur, ya, kerana dia banyak dah fix, ya. Walaupun ada juga di keliling-keliling dia masih ada sikit-sikit, tapi maknanya kena semak betul-betul supaya tak masuk campur yang banyak. Maka ruang yang banyak untuk maqasid memainkan peranan, iaitulah dalam bab fiqh muamalat. Muamalat ni bukan harta saja, harta, politik, jinayah dan lain-lain yang luar daripada tu, termasuklah munakahat dan seumpamanya. Baik, kemudian yang ketiga, bila mana dawabit yang ketiga ataupun parameters ataupun syarat yang ketiga kalau nak guna maqasid untuk sampai mengubah apa-apa, dia mestilah ada musnad, dia mesti ada sanadat, dia ada sandaran dia. Itulah dalil. Dalil itu mestilah ada illah. Maknanya tak boleh senang-senang cakap ini adalah maqasid syariah. Dia kena bawa pembuktian. Dia ada tanggungjawab mas'uliyah untuk membawa pembuktian tu. Dia kat mana dia punya dalil dia. Sebab tu sebagai ulama menyebutkan bahawa dalam bab maqasid ini kebanyakannya boleh satu diambil dengan cara ambil cara masalikul illah, iaitu menggunakan kaedah qiyas. Kena tahu cara masalikul illah. Masalikul illah, cara mendapatkan illah dalam setiap hukum tadi ni, hukum-hukum ni, itulah dia cara untuk kita dapat. Maknanya cara tu pun kena betul. Tak boleh main ambil je daripada atas pokok. Yang ini adalah illah dia, tak boleh. Dia kena ada illah mustanbatah ataupun illah mantuqah. Dia kena antara dua. Kalau yang mantuqah tu okey lah, maknanya al-illatul mansusah, yang telah dinaskan direct. Contohnya macam Allah SWT sebut apa nama tu, wamal hayat, apa nama tu, Allah SWT menjadikan mati dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terlebih baik amalannya. Jadi illah dia mansusah sebab ada apa? Ada lam muta'lil kat situ. Liyabluwakum, lam tu menunjukkan lam muta'lil, maknanya penciptaan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia siapakah di antara kamu yang terlebih baik amalannya. Jadi itulah ta'lil. Mesti ada benda tu. Ada dalam bentuk begitu, ada dalam bentuk, contohnya Nabi SAW sebut la yaqdiyanna al-qadhi baina ithnain, apa nama tu, wa huwa ghadban. Tidak boleh
seorang qadi yang menghakimi kes dua orang dalam keadaan dia marah. Maknanya kalau tak ada dalam keadaan marah itu, ayat itu akan jadi lara. Maka dekat situ adalah illahnya. Jadi ini kes usul fiqh. Masalikul illah kena master untuk buat tentukan maqasid syariah. Dia ada macam-macam lah. Ada kemudian termasuk dalam tu juga istiqra' tasarruf syari', kemudian ada istiqra' uttam, ada istiqra'un naqis, kemudian ada lagi gunakan apa nama tu sarihun nas, kemudian al-ihtida bi ashabin nabi, iaitulah mengambil panduan daripada sahabat-sahabat Nabi punya keputusan, khususnya khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin, 4 orang khulafa' ar-rasyidin. Semua itu adalah teknik-teknik yang mesti diikuti kalau kita nak sebut ini adalah maqasid. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, dawabit dia, mestilah penentuan maqasid itu tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar yang tak wajar dan tak boleh masuk dalam penentuan maqasid. Contoh, kerana parti politik. Yang kedua, kerana bangsa. Yang ketiga, kerana bahasa. Yang keempat, bahasa tu memang kita sibuk nak menegakkan bahasa Melayu contohlah. Yang keseluruhnya, kerana aliran, kerana mazhab, tak boleh. Benda-benda ni, luaran ni, kalau masuk dalam penentuan maqasid, hancur. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in apabila dia menghuraikan tentang wujudnya Ibn Aqil yang berdebat dengan fuqaha tentang. Ibn Aqil mengatakan bahawa boleh kita mengatakan mengeluarkan apa-apa keputusan dalam bab siasah walaupun atau membenarkan dalam bab siasah walaupun tidak ada dalam mana-mana nas selagi mana dia membawa kemaslahatan. Maka ulama berdebat tentang perkara ini. Ibn Qayyim pun mengatakan dalam kesimpulan dia, wa hadha mawdi'un mazallata aqdamin, ini adalah tempat yang banyak kegelinciran kaki-kaki para alim ulama, wa mudallatu afhamin, dan kebanyakannya banyak menjadi sesat dan tersasar, wa mawdi'ud dhanki fi mu'taraki sa'ab. Dia kata ini adalah satu tempat yang sempit, yang sukar, so jadi kita nak sebutkan bahawa bila dia masuk dalam bab siasah, maka maqasid akan cacar marbah. So kerana itu kita nakkan ilmuwan yang betul-betul maqasid punya tadi ni, dia letak tepi benda-benda pengaruh semua tepi ni. Kebencian dia kepada kumpulan tertentu, kebencian dia kepada aliran tertentu, kalau masuk je habis. Kemudian yang terakhir, kalau boleh saya sebut, bukanlah terakhir tu habis, maknanya banyak lagi, tapi yang saya nak sebut sempat dalam waktu yang pendek ini, iaitulah maqasid tadi itu. Kalau kita kata membenarkan benda ni atas dasar maqasid syariah, mestilah ianya sentiasa direview semula dari semasa ke semasa. Tak boleh maknanya qat'i, aku kata ijtihad, aku kata ini maqasid, so aku membenarkan. Tiba-tiba kita benarkan, biar je berjalan. Tak tengok-tengok di tengah-tengah tu berlaku mudarat lagi banyak ke manfaat lagi banyak, padahal dia nak capai maslahat, nak capai masalah, tapi dalam perjalanan tengah-tengah tu rupa tak jadi. Bila tak jadi, kena ubah patutnya. Sebab tu dalam hukum syarak dan di kalangan ulama fiqh, biasa U-turn ni bukan satu keaiban, tapi orang kita U-turn satu keaiban. Para U-turn adalah satu perkara yang betul, bila mana kita sedar benda itu tak betul ataupun membawa mudarat yang lebih banyak daripada apa yang kita andaikan. Kerana kita manusia, kita boleh membuat andaian dan bersangka baik kepada kebaikan yang akan dicapai, tapi rupa tak berjaya kerana preparation atau readiness of the community kadang-kadang tak capai. Kerana itulah Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laula hadithu qaumika bisyirki ataupun bil jahiliyah, ada riwayat yang lain, la hadamtu Ka'bah wa ja'altu babaini ala apa nama tu, dan aku akan bina je ala qawaid Ibrahim. Wa ya Aisyah, kalaulah bukan kerana umat kamu ini, iaitu orang Islam ni masih lagi dekat sangat dengan kesyirikan, dia baru je masuk Islam, dulu sembah berhala banyak sangat kan, tiba-tiba masuk Islam berhala tak ada, nak sembah apa rasa macam tak kena. Lalu mereka pun nampak Kaabah tu macam mengambil tempat berhala, walaupun Kaabah tu bukan berhala, tapi seolah-olahnya macam sentimental value, chemistry tu ada sikit lah. Maka Nabi tak mau tiba-tiba mereka tengah keluar daripada sembah berhala, tiba-tiba sekarang ni mereka dah ada tauhid, dan mereka dah macam ada Kaabah yang tempat yang mereka boleh macam gantian kepada berhala mereka. Tiba-tiba Rasulullah runtuhkan, nanti mereka tak ready.
So tak ready dan tak sedia itu menyebabkan Rasulullah membatalkan hasrat baginda untuk merobohkan Kaabah dan bina 2 pintu masuk dan keluar, dan di atas ruang yang benar patutnya Kaabah tu ada ala qawaid Ibrahim yang Nabi Ibrahim bina. Rasulullah tangguhkan, kan? Ini juga telah ditunjukkan oleh baginda, la tuqta al-aidi fil ghazwi. Jangan kamu potong tangan, laksana hudud potong tangan kepada tentera yang mencuri sedang dalam waktu berperang. Kerana bimbang, maqasid dia bimbang, tentera-tentera Islam yang dipotong tangan ni marah, lalu dia pun lari masuk musuh, dia pun dedahkan maklumat-maklumat sulit, lalu habis, mudarat lagi besar. So jadi itu adalah antara ni yang kita nak sebut ukuran tadi. Ini menyebabkan kita kena review dari masa ke semasa. Jadi saya rasa cukup untuk round yang pertama. Doktor, Doktor ada sebut tadi lingkaran maqasid ni kebanyakan dalam perbincangan muamalat. Tapi apabila kita lihat, ada orang kata apabila kita tengok apa maqasid sebenar pengharaman riba. Kerana apabila kita tengok banyak orang kritik, dan contohnya kontrak tawarruk, aset tak bergerak, hasil seperti riba, atau maqasid apa yang diluluskan? Baik, jadi dalam bab harta ini, dalam bab muamalat, antara maksad untuk mencapai maksad, ada satu lagi teknik dia pun untuk capai maksad, iaitulah teknik tadarruj. Tadarruj itu sendiri adalah satu konsep, iaitulah beransur, gradual changes, adalah satu tindakan aplikasi untuk mencapai maksad. Sebab itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anak dia yang Hammasatus Syabab, yang bila mana ayah dia naik sebagai pemerintah tahun 99 Hijrah, dia nak terus buang semua benda yang syirik belalang negara. Dia push bapak dia sampai Umar bin Abdul Aziz kata, ya bunayya la ta'jal, inna Allah dhamma al-khamra fil Qur'ani marratan wa harramahu fi thalithah, wa inni akhsha an ahmil al-haqq jumlatan fayada'uhu an-nasi jumlah wa yakunu fitnah. Dia kata, oh ya anak, jangan tergesa-gesa, kerana nanti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mencela arak 2 kali, dan kali 3 baru Allah mengharamkan. Dan aku tidak mahu membawa kebaikan secara drastik lalu manusia tidak mampu menerimanya, lalu mereka menolaknya secara drastik, lalu berlakulah fitnah yang besar. Lalu dalam bab riba, manusia telah lama terlibat dengan riba. Akad dia pinjam duit, pulang pinjam, dapat bagi pinjam 1000, ambil 1100, 1200. Sangat biasa. Tiba-tiba perbankan Islam nak dimasukkan. Nak buat apa? Nak buat equity, nak buat pelaburan. Ya Allah, lawyer pun tak sedia, pelanggan pun tak sedia, banker pun tak sedia, semua tak sedia. Saya masih ingat lagi tahun 2005, saya nak buat musyarakah. Saya tak nak buat yang tawarruk ke baik inah ni, tak mau buat. Puas lah nak buat musyarakah, ijarah campur istisna. Semua bukan baik inah. Tapi bila kita terangkan pada pelanggan yang nak dapat duit ni, terangkan habis 25 minit gitu, dia bertanya, dia kata, okay, saya sebenarnya nak tahu bila saya boleh dapat duit saya. Itu je dia penting. Konsep apa itu peduli kamu lah bagi dia. So jadi readiness kepada masyarakat belum. Dan saya masih ingat ni lawyer masa tu, kita kata kita nak buat musyarakah mutanaqisah, kita tak nak yang tawarruk ni. Tapi bila kita bawa ke dia, dia pun pening dengan kita terangkan. Lepas tu dia pun bagi draft, hancur draft ni, draft dokumen dia. Saya yang kena betulkan. Lepas tu saya betulkan, bagi kat dia, dia pun betulkan ayat, kemudian kita bayar kat dia. Patut bayar kat saya. Sebab itulah antara sebab musyarakah mutanaqisah pupusan sekarang ni. Sebabnya kerana satu framework sistem, fractional reserve system, sistem bank punya belum bersedia untuk menerima perubahan yang drastik. Lalu kita kena bawa dulu kefahaman foundation yang betul. Kalau kita nak naik atas, kita lompat saja, jatuh, pecah. Kita kena naik tangga 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dulu Bai'ul Inah ada, sekarang Bai'ul Inah sudah tiada. So jadi dia semakin baik. Tawarruk mungkin belum baik lagi. Kemudian kita masuk pula VBI. VBI berasaskan maqasid, pembiayaan berasaskan maqasid. Kalau dulu hanya tengok mikro, kontrak dan juga kelayakan dia dari sudut kewangan. Tapi sekarang tidak. Sekarang nak tengok pula projek apa dia buat, bisnes apa dia buat, ada tak menyumbang kepada sustainable growth, iaitulah dalam bahasa Arab tanmiyah mustadamah, ada tak? Nampak dia makin membaik. Jadi itu adalah proses yang menuju kepada maksad. Itu juga maqasid. Wallahu. Terima kasih doktor. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
kena sebut muslimat lah, kalau lagi doktor ni marah. Okey, muslimin muslimat. Okey, jadi kita nampak batasan dan dawabit maqasid syariah. Dia tak boleh kita sembrono, kita duk bantai, duk kata ni maqasid apa semua. Tapi kita nak bagi cuba tambahan daripada Dr. Kamilin Jamilin. Saya nak tanya berkenaan dengan sekarang ni semua orang klaim maqasid dengan rahmatan lil alaminnya. Saya tak tahu juga apa-apa, saya sebut je rahmatan lil alaminnya. Dengan perbincangan nak memansuhkan kamera AES, ada yang kata ini menepati maqasid, mai seorang lagi kata tak menepati maqasid, ini hanya memperjudikan rakyat. Jadi tuan-tuan, masing-masing nak mendakwa maqasid, sehingga kan nak buang kamera AES tu, kamera duk tangkap tu lah, tak tahu AES, orang polis panggil kamera duk tangkap laju tu lah. Okey, jadi yang tu menepati maqasid atau tidak dibincangkan oleh tokoh-tokoh politik, dan atas dasar apa semua yang nak rangkumkan atas maqasid. Jadi doktor, sejauh mana peranan akal dalam nak menentukan maqasid? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa salatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dikasihi sahabat-sahabat, ahli panelis, Dr. Ni, Dr. Zarauddin, dan hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah. Dalam maqasid syariah, antara faktor ataupun antara elemen penting yang perlu kita ambil kira, tak nafi, iaitu peranan akal dalam kita memahami maqasidus syariah. Sebab dekat sana ada sebahagian golongan yang terlampau menjumutkan akal sampai ke tahap mereka ini hanya fix ataupun jumut pada teks, menolak qiyas, menolak ta'lil, menolak ta'wil. Tetapi di sana juga ada golongan yang melampau di dalam menggunakan akal mereka sampai ke tahap mereka menjadikan akal ini sebagai pemandu kepada syariah. Yang kita tak nafi dalam agama ini peranan akal ni sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal selalu suruh kita afala yatadabbarun Al-Quran. Tadabbur iaitu dengan konsep kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran supaya kita beramal dengan Al-Quran. Bahkan dalam banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla umpamanya sebut kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, Allah menjelaskan ayat-ayat Allah ini supaya manusia itu berfikir. Allah sebut lagi kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah perincikan Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu supaya manusia itu berfikir. Bahkan Allah turunkan Al-Quran, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran itu supaya manusia berfikir. Betapa banyak nas-nas ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggalakkan supaya kita sebagai umat Islam menggunakan akal fikiran kita di dalam beragama. Bukan hanya semata-mata konsep dia suap makan, tetapi akal ini seperti mana anggota kita manusia yang lain, ada batasannya, ada limitnya. Mata kita kalau kita pandang, kita mungkin tak akan nampak jauh, itu limit kita. Kalau kita melihat dinding, kita tak nampak di sebalik dinding tu, melainkan kita daripada krypton. Kalau kita buat apa pun sahaja, ada limit dan batasnya. Begitu juga dengan akal kita. Akal ini adalah satu anugerah yang Allah dah bagi, anugerah yang paling berharga yang Allah bagi kepada kita sebagai manusia. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam itu, iaitu kemuliaan tersebut ramai daripada mufassirin sebut iaitu Allah mengurniakan akal. Dan bila mana Allah sebut walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah telah ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik ciptaan. Kerana sebaik-baik ciptaan yang ada pada manusia dan tiada pada makhluk yang lain iaitu akal. Itulah yang membezakan kita dengan haiwan. Itulah membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain daripada meja dan seumpamanya. Dan mungkin ada satu fakta menarik
dekat sini yang mungkin saya nak kongsikan tentang akal manusia ni. Betapa uniknya Allah ciptakan akal manusia ni. Faedah ni saya dapat masa saya forum berpanelis dengan seorang pakar neuroscience, Dr. Zainah Mukhtar, yang mana dia bagi tahu manusia ni akal dia masya-Allah ajaib. Kalau kita tengok otak haiwan pun ada otak, tetapi di sana ada bahagian otak yang hanya manusia je ada, yang mana lebih kurang 2/3 lagi bahagian otak kita dipanggil sebagai otak haiwan, iaitu haiwan pun ada. Kat sana misalnya di bahagian tengah, di bahagian limbik tu ada bahagian sense untuk nak kita feel, untuk bahagian relationship, untuk yang ini semua haiwan pun ada, perasaan itu ada. Tetapi uniknya manusia ni dia ada bahagian depan neurokompleks tu, yang mana di situ Allah letak akal manusia. Di situlah yang akan membezakan antara manusia dengan haiwan, iaitu bila mana kita manusia, sebab dia mengkaji tentang neuroscience, tentang bagaimana neuron dalam brain kita ni bergerak untuk nak berfikir, untuk nak bertindak dan sebagainya. Jadi dia bagi tahu manusia ni overallnya ada 4 gelombang utama dari segi perkembangan manusia dan otak itu sendiri. Kita ni sampai umur lebih kurang 2 tahun, masa ni gelombang otak kita hanya terhad kepada gelombang delta semata-mata. Bila mana umur kita dah sekitar umur 6 tahun, gelombang yang akan keluar lagi selepas itu gelombang theta. Dan selepas daripada itu sekitar sampai umur 12 tahun akan keluar gelombang alpha. Selepas daripada 12 tahun ini akan keluarlah gelombang beta, yang mana setiap daripada gelombang ni ada peranannya dalam kita berfikir. Misalnya anak kecil umur 2 tahun ke bawah, dia hanya ada gelombang delta. Gelombang delta ini hanya memberikan kita respon di bawah kesedaran, auto respon. Sebab tu anak-anak kita apa-apa sikit menangis. Tetapi masa ini maklumat tu akan masuk ke dalam otak dia dalam keadaan dia tidak mampu menepis. Diserap. Sebab tu masa anak kita di bawah 2 tahun ni masa yang penting sekali untuk nak kita didik anak kita. Sebab masa dia tak boleh nak tolak, dia tak boleh nak cerna lagi, gelombang beta dia tu tak boleh. Itu yang sangat rugi kalau kita tengok ibu-ibu bapa yang membiarkan anak di bawah 2 tahun ni tengok gadget, tengok YouTube. Masa tu kita tak tahu apa yang keluar kat YouTube. Semua yang ada pada masa tu dia akan masuk, dia akan rekod sampailah ke usia 2 tahun, dan selepas itu akan keluar gelombang delta, yang mana masa inilah anak-anak ni akan gelombang tu berperanan sebagai imajinasi. Dia akan banyak imajinasi, dia akan nak buat itu, nak ini, buat macam-macam, kadang-kadang bercakap sendirian. Dan sampai ke usia 6 sampai ke usia 12 lebih kurang, gelombang alfa ni adalah satu gelombang yang penting dalam nak menyerap banyak maklumat. Masa ni dia akan belajar banyak. Tetapi masa dia belajar banyak ni, inilah penting sebenarnya masa ibu bapa untuk nak mainkan peranan untuk bersahabat dengan anak-anak. Sebab masa ni dia akan tengok apa yang ayah dia buat. Dia tak cukup matang nak berfikir lagi. Masa ni dia belum tahap yang kita nak kata ada gelombang akal. Masa ni penting. Kalau dia akan membentuk gelombang ni, dia akan membentuk persepsi. Kalau persepsi negatif, dia akan jadi negatif. Kalau ibu bapa dia didik dia masa tu dengan kekerasan, satu hari nanti dia pun mungkin akan jadi orang yang penuh ada sifat elemen kekasaran tu. Sampai lebih kurang umur 12, dari sudut fakta sains je, masa itulah akan keluar gelombang beta yang akan menjadikan kita ni gelombang akal. Yang ini adalah kira kata masa ni lah kita tengok anak-anak kita sekitar tu lah umur dia nak sekitar nak balik, sekitar tu lah. Jadi gelombang akal ni yang penting. Beta ni masa ni dia akan tapis maklumat yang masuk. Yang ni dia nak, yang ni dia tak nak, iaitu dipanggil sebagai konsep pruning. Macam kita buat pokok bonsai. Pokok bonsai tu kalau kata dia tak, kita trim dia betul-betul, dia akan berserabut. Tetapi kita bentukkan dia. Ini masa umur-umur tu. Sebab tu masa-masa ni kawan semua mainkan banyak faktor dalam kehidupan, yang mana benda-benda ni penting kalau kita nak tahu macam mana kita nak didik anak-anak kita. Jadi Allah kurniakan gelombang ini, itu adalah gelombang akal yang mana ada pada manusia. Dan ajaibnya gelombang itu akan keluar daripada bahagian depan, iaitu bahagian otak yang disebut sebagai otak manusia, yang membezakan dengan haiwan. Dan di bahagian depan ni juga antara faktor menarik dia lagi,
iaitu dia akan, kalau kita nak tengok otak ni, ini yang saya ingatlah apa yang dia cakap, apa yang disebut sebagai brain chemical, ada bahan-bahan kimia daripada otak kan, ada beberapa jenis, antaranya dopamin, adanya endorfin, adanya oksitosin, yang mana di bahagian depan ni iaitu dopamin, iaitu bahan yang mana akan membentuk kita punya kepala ni, penting, yang dia akan bagikan kita daya fokus, daya kreativiti, yang mana kalau tak balance chemical ni boleh buatkan someone tu dengar halusinasi, dia dengar suara-suara pelik, dia akan menyebabkan dia Parkinson umpamanya. Dan kalau over pula dalam tinggi sangat benda-benda dopamin ni, dia akan menyebabkan orang tu sampai tahap jadi superior, sampai ke tahap dia boleh mengaku, dia claim dia sebagai God, dia terlampau obses dengan diri dia. Dan pada masa yang sama juga, di bahagian depan ini adalah bahagian yang mana otak dia akan berperanan sebagai akal yang menganalise, yang kalau kita nak tengok matematiknya di bahagian depan, yang bab-bab menganalisa maklumat, berfikir ni semua ada bahagian depan. Sebab itu otak manusia ni lain daripada otak haiwan. Itu kelebihan. Even dalam Quran pun ada sebut tentang, bila disebut tentang azab, disebut bahagian tentang otak depan ni. Sebab inilah akal manusia. Tetapi akal manusia yang disebutkan ini, walaupun Allah dah cipta begitu kira kata unik peranan akal ni, tetapi akal kita sentiasa terbatas dalam nak memahami sesuatu. Sebab itu penting kita berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah, kita balik kepada dalil. Dan Islam bukan agama yang menolak untuk kita menggunakan akal kita dalam menganalise agama kita, tetapi mestilah kena berpaksikan kepada dawabit, piawaian, parameter yang betul, dengan disiplin yang betul. Kalau tidak, akan menyebabkan kita berasa kita ni terlampau kritis. Sebagaimana kita tengok sebahagian daripada orang-orang yang liberal hari ni, dia rasa diri dia terlampau kritis, diri dia terlampau cerdik. Saya rasa dopamin tinggi. Dia ni sampai menolak ulama-ulama Islam. Ini tak betul, ini ulama ni semua, dia semua kata tradisional, dia tak faham itu, dia kata dia lebih bijak. Tetapi kalau kita tengok sampai ke tahap ini, maksudnya orang ni sudah overdose gunakan akalnya, sampai kan dia exceed. Allah Azza wa Jal suruh akal ni dipandu dengan Quran, dengan dan Nas. Kalau tak, dia akan menjadikan dalam diri kita ni sifat takabur. Ini juga antara peranan kita tengok orang dopamin tadi. Kalau orang tu high dopamin, dia akan over, bila dia overfikir bahagian depan ni, dia akan jadi stres, dia akan jadi paranoid, dia akan jadi macam-macam, orang yang sakit mental dekat situ. Sebab tu perasaan takabur tu mula wujud. Kita tengok apa Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran bila ceritakan tentang iblis. Kenapa iblis tak mau sujud pada Nabi Adam? Sebab dia kata khalaqtani min nar. Dia kata mula khalaqtahu min tinin. Dia kata Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Dari segi logiknya, aku ini lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Disebabkan perasaan takabur dan ego itu yang merupakan dosa yang pertama, Allah Azza wa Jalla akhirnya keluarkan iblis daripada syurga. Ini peranan akal. Tanpa akal ini dipandu, kita akan menyesal di kemudian hari. Orang yang menolak agama Allah sampai ke tahap mengutamakan akal semata-mata. Sebab itu dalam, kalau kita belajar bab-bab usul fiqh, maslahah mursalah, kita belajar istihsan, penting dalam bab ni semua. Sebab bab ni lah yang akan bermain dengan fikiran kita banyak. Bab-bab maqasidus syariah yang akan bermain dengan minda kita banyak. Sebab tu minda, maqasidus syariah ni kita boleh kata antara high level punya perbahasan fiqah. Sebab dia akan melibatkan banyak kawaid, dia akan melibatkan banyak nusus yang kita akan berinteraksi dengannya. Kalau tak, itulah yang akan jadi macam mana yang Allah Azza wa Jalla sebut pada orang-orang kafir di dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim. Yang mana orang di akhirat nanti, orang-orang kafir ini dia akan mengaku dosa mereka, dia akan menyesal. Dia kata waqalu law kunna nasma', kalaulah kami mendengar, au na'qil, ataupun kami berfikir dahulu kala, maka nescaya kami hari ini tak ada masuk dalam api neraka ni, tak akan diseksa pada hari ini. Nasma'u, Allah dahulukan perkataan as-sam'u sebelum daripada na'qil, iaitu akal. Sebab hikmah dia as-sam', dia boleh maksud dengar dan dia juga boleh bermaksud dalil syarak.
Sebab dia kata dalil as-sam'i, maksudnya dalil dari sudut Quran dan sunnah. Jadi didahulukan dulu as-sam' sebelum daripada akal, supaya manusia boleh alert bahawa akal ini kalau kita tak dahulukan nas, maka akal kita akan berterabur, akal kita akan masuk ke dalam bab-bab yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira sekadar itu saja dulu. Okey, jazakallahu khairan katsiran, Datuk. Jadi kesimpulannya, akal tidak boleh mendahului nas. Itu putus. Jadi kalau kita mendahului nas, jadi akal dia macam itulah. Saya rasa para hadirin tak berganjak, tapi mungkin stres dengan tawarruknya, dengan dopaminnya, dengan perlembagaannya. Jadi kita nak kita buat permainan sikit, malam last. Kita manja-manja dengan moderator, minta manja-manja dengan panelis, minta panelis semua pegang mikrofon. Saya akan tanya soalan. Soalan ni ada dua jawapan, tak boleh elak, tak boleh ulas, kena jawab. Tapi rasanya Dr. Nik dah pengalaman. Okey. Yes or no? Sound system Tapi tak memberikan keadilan yang benar. kuat sikit. Soalan pertama, Albani atau Arnaud? Nak jawabnya? Kena jawab. Semua soalan untuk semua. Arnaud. Dr. Zahruddin, Arnaud. Salah satu, tak boleh pilih dua sekali. Dalam hadis. Albani. Albani. Saya ikut Ustaz Zahruddin. Arnaud. Okey, soalan yang kedua, Qaradawi atau bin Bayah? Qaradawi. Qaradawi. Dr. Zahruddin Qaradawi. Dua-dua tak boleh. Kalau dua-dua, nanti dia akan ada soalan tambahan yang lagi teruk, dia kena jawab. Semua bin Bayah atau Qaradawi? Bin Bayah. Bin Bayah. Qaradawi. Yang ketiga, Saudi atau Qatar? Saudi atau Qatar? Qatar. Dr. Zahruddin Qatar. Dahulunya Saudi, sekarang tak tahu. Okey, dia ada soalan yang teruk, dia kena jawab lagi. Okey, Dr. Nik, Buat haji Saudi, selain dari itu Qatar. itu bukan jawapan yang saya nak. Tak kira. Make your choice. Okey, yang seterusnya, soalan terakhir, Tarikh Tabari atau Ibn Kathir? Ibnu Kathir. Tak boleh ulas. Ibnu Kathir. Ibnu Kathir. Okey, jadi soalan ni, ada lagi soalan berbaki, seorang satu. Tapi soalan ni mudah sikit lah, tak teruk. Tapi sebab tadi jawab dengan ulasan, jadi dia ada soalan yang teruk, dia kena jawab. Yang seterusnya, Dr. Nik, dahulunya TV3 Halaqah Al-Kuliah, kemudian TV9 Halaqah, TV9 atau TV3? Pilih salah satu. TV3. Dr. Zahruddin, UK atau Jordan? Jordan. Bangga ya. Okey, sekarang tadi dia tak jawab. Dia kena pilih sama ada Perlis atau wilayah persekutuan. Masih kat Perlis. Baik-baik, tak keluar negeri. Ya, ini seorang aja, macam seorang dia aja. kata dilema pilih sahabat. Dr. Nik salah seorang sahabat saya dalam wilayah persekutuan, anggota fatwa wilayah persekutuan juga. Dr. Zahruddin sahabat saya dalam fatwa Perlis. Itu juga Orang bukan macam nak jawapan. bagi saya pilih, nak bunuh mana salah satu. Saya boleh Dr. Mazhar atau Dr. Zul? Ustaz Syed. Lagi susah nanti. Baik jawab. Okey, itu je kot. Kita melawak sikit-sikit, kita sambung balik tajuk kita. Supaya bagi tak mengantuk aja. Okey. Dr. Nik,
bagi doktor yang ada background agama, yang pengalaman di luar dan dalam, Syiah sesat atau tak? Ni bukan soalan, ni soalan awalan, dia ada soalan susulan. Syiah sesat atau tidak? Jawab dulu. Sepatah aja. Dia perlukan huraian, Ustaz. Tak apa lagi, nanti hurai. Sesat atau tak? Belum tahu. Belum tahu. Okey, macam ni. Sekatan kerajaan atau sekatan undang-undang terhadap aliran sesat dalam menjaga hifzuddin, maqasid syariah, adakah itu satu pertembungan dengan hak asasi manusia? Silakan. Tuan-tuan perempuan, soalan moderator tak tahu, saya tak bagi tahu. Sebab tu kalau moderator akan jawab, apa ni panelis akan jawab secara spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang antara tujuan menjaga agama dibenarkan dalam hukum syarak itu adanya hukuman kepada orang yang murtad ataupun keluar daripada agama. Itu tujuannya adalah untuk menjaga agama. Jadi sekiranya orang yang beriman selain daripada Allah dan mengakui dan tidak mengakui bahawa Muhammad itu pesuruh Allah adalah boleh dianggap keluar daripada apa yang dikategorikan sebagai orang yang beriman mengikut neraca Islam ini. Jadi saya tak kira, saya tak namakan apa-apa agama ataupun apa-apa fahaman, tetapi yang keluar daripada apa yang dimaksudkan sebagai Islam dan lain daripada kepercayaan sebagaimana apa dalam kriteria rukun iman, maka mereka adalah sesat. Dan apabila mereka sesat, maka hak ataupun kebebasan beragama itu terbatas. Ya, maknanya kalau dia adalah seorang Muslim, ya senang bahasa yang mudah, kalau dia seorang Muslim yang sudah beriman kepada Allah, mengakui bahawa Rasulullah SAW itu adalah pesuruh Allah, juga mengimani hal-hal yang lain sebagaimana yang termaktub dalam rukun iman, kemudian tiba-tiba dia menukar agama ataupun kepercayaan, ya, maka di situ ada batasan kepada orang ini bahawa dia tidak boleh lagi memperjuangkan hak kebebasan beragama itu tadi. Ya, jadi tujuan ataupun maqasid menjaga agama itu antaranya lah kenapa hukuman dibenarkan dalam agama ini, termasuklah hukuman kepada orang-orang yang murtad. Mungkin asal banyak AJK fatwa negeri Perlis tak bersetuju dengan hukuman kepada orang murtad ni. Mungkin ada perbincangan dia. Tapi sebagai contoh saya nak bagi satu orang yang mengaku Muslim mengkafirkan Ummu Mukminin Aisyah, sesat atau tidak? Sesat ke tak? Dengan ilmu yang terbatas ini, saya merasakan bahawa mengkafirkan orang yang diperakui oleh Rasulullah SAW sebagai antara seorang wanita yang layak digelar Ummul Mukminin adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Ya, saya takut menggunakan perkataan sesat ataupun tidak, tetapi bagi saya dia adalah menyeleweng. Menyeleweng. Okey, terima kasih. Doktor Zahrudin, tapi dia santai sikit sebab doktor dia jawab soalan permainan tadi, dia dengar cakap. Jadi soalannya, dalam kita duduk sembang pasal maqasid ni, sekarang banyak orang di media sosial ni, dia menunjukkan kekayaan, mempamerkan kekayaan. Jadi bila dia pamerkan kekayaan tu, dia menggunakan, kadang-kadang dia beli satu barang yang kita nampak kecil tapi nilaian dia jutaan ringgit. Adakah Islam meletak satu batasan dalam penggunaan harta sendiri? Penggunaan apa? Penggunaan harta sendiri. Kita ada duit, ada 2.6 bilion. Dia boleh guna ikut suka ke macam mana? Adakah ada batasan di Islam tak? Itu yang pertama. Yang kedua, limit kekayaan. Boleh tak nak kaya sampai mana pun? Okey, silakan. Baik, yang pertamanya menggunakan harta sendiri setakat mana boleh, ya. Jadi kalau harta dia sendiri dia dapat dan dia telah tunaikan hak-hak harta tersebut dengan bayar zakat, ya, itu hak harta
yang paling penting, dan dia dapat daripada sumber yang betul, dan dia belanja pun betul, maka wa ni'mah, boleh, ya. Sampaikan dalam hadis sebut fal yura athara ni'matillahi wa karamatihi, kan. Nabi pun berkata pada seorang sahabat yang ada harta tapi pakai baju compang-camping. Nabi kata, ala kamal, engkau tak ada harta ke? Dia kata, wallahi ada. Min ayil mal? Nabi tanya pula lagi, daripada mana kau dapat ni? Tapi dia pun cakap daripada kurniaan daripada Allah. Maka Nabi pun cakap, kalau ada harta, maka pakailah, tunjukkan kesan-kesan kemuliaan yang Allah beri pada kamu. Sebab tu fa'amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka ada pun dengan Allah SWT sebut dengan nikmat yang Allah telah beri kepada kamu, kamu boleh cakap. Tapi ada dawabit. Dawabit dia supaya tidak ujub, tidak riak, tidak tidak mencuaikan kewajipan harta, ya. Jadi itu semua perlu dijaga. Adapun kalau dia nak tayang tu, kita boleh lihat dari sudut kalau dia tayang itu boleh memotivasikan manusia, dan dia juga boleh mematikan motivasi manusia, ya. Sebagaimana Allah SWT letak, Rasulullah letak hadzan, apa nama tu, haramun ala dhukuri ummati, contohnya kan. Nabi letakkan emas dengan apa satu lagi, sutera. Maka Nabi pun kata, hadzaini haramun ala dhukuri ummati, ini dua benda ni haram ke atas lelaki di kalangan kaum aku. So jadi tak boleh lelaki pakai emas, tak boleh lelaki pakai sutera. Maknanya kalau kaya, kena benda ni kena jaga. Campur juga wanita pun tak boleh duduk di atas pakai apa nama tu, pakai cawan emas, tombol emas, pintu daripada emas, tak boleh. Maknanya ada had dia. Maknanya kalau kamu nak tayang, kamu tayang dalam ruang lingkup yang harus, tapi sudah sampaikan benda-benda yang kamu pelekehkan dalam kehidupan biasa, sebagai tombol pintu emas. Orang nak makan pun tak ada, tapi kamu letak tombol pintu. Itu bercanggah dengan maqasid syariah, ya. Maqasid di situ emas ataupun yang berharga. Sebab sekarang ada logam yang lebih mahal daripada emas, platinum. Betul. Tetapi sebab dia ikut teks dia adalah emas, so para ulama dia setakat ni hadkan kepada emas, tidak masuk platinum, tidak masuk mutiara dan seumpamanya, kerana emas tu dia lain sikit dia punya konteks. Kemudian soalan yang kedua tadi, limit kekayaan. Limit kekayaan sangat subjektif, ya. Kalau hari ini, kalau seorang itu kaya dengan cara yang betul, itu adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada sebahagian yang tidak diberikan kepada sebahagian yang lain. Kalau dia kaya, kemudian dia jadi macam Abdul Rahman bin Auf, ni'mal mal, apa nama tu, sebaik-baik harta adalah yang berada pada orang-orang yang saleh, maka itu adalah baik. Dan kita lihat dalam perjuangan baginda Nabi SAW, peranan sahabat yang berharta adalah penting, ya. Termasuklah di dalam perang Tabuk, bagaimana Sayyidina Uthman dengan Bi'rul Rumah, ya. Jadi banyak peranan dia. Tapi kenalah seorang yang kaya, yang juga hartawan, jutawan, dermawan. Tak nak jutawan, hartawan, full stop, tak boleh. Dia kena ada dermawan, barulah dia betul-betul kaya. Orang polis panggil genggam tak tirih. Okay. Dia genggam tu, dia genggam ayak, tak meleleh. Okey. Soalan tu. Sambung. Kecarangan. Soalan kecarangan. Bukan, dia kena mencelah, takut orang balik. Baik, jadi betul. Jadi bagi saya tak berapa faham orang polis punya tadi tu. Tapi kalau nak cuba faham juga, genggam tu tak meleleh tu tak boleh lah. Dia kena meleleh lah. Bakhil lah. Kalau tak meleleh, bakhil lah. Kalau meleleh tu, kekayaan dia tu dia pakai cukup dia je, tapi meleleh tu sampai ke orang lagi. Dia kena sampai ke orang, barulah betul-betul harta itu jadi bukan satu bebanan kepada dia yang besar, tapi jadi dia punya medium untuk dia mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebab sedekah ni sangat penting. Sebab tu kalau manusia, Allah sebut dalam Quran, kalau tiba-tiba manusia dah mati ni, tiba-tiba kalau boleh hidup balik, dia nak buat apa? Apa amal dia nak buat? Sedekah. Itu dia, Allah. Okay. Terima kasih doktor. Okey, soalan yang terakhir. Sebab saya tahu
tuan-tuan satgi malam ni malam last nak bergambar dengan moderator, nak bergambar dengan Dr. Mazhar. Dr. Mazhar tak nampak ni pergi mana? Okey. Soalan audien, nanti kita kalau ada masa sikit kita boleh buka. Sebab mereka ni macam biasa malam lah, yang tunggu malam terakhir ni semua nak bergambar. Jadi minta-minta panel-panel bersedia lah kan? Okey, hak wanita. Okey, hak wanita. Wanita tuntut hak sama rata faraid di atas maqasid. Dan pelbagai lagi hak-hak wanita. Dari itu mungkin doktor pun boleh mencelah sedikit. Saya bagi dua-dua lah, tapi doktor jawab dulu, nanti mungkin tambahan sebab takut bias tu. Takut tak berhati tu. Okey, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada agenda kalau kita tengok mereka yang liberal khususnya, yang terlampau berfikir dari sudut akal, ialah mereka mempertikaikan tentang hukum faraid, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, alhiqul faraidu biha bi ahliha, iaitu Nabi sebutkan tentang faraid ni yang perlu ditunaikan, diberikan kepada empunya. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila disebut tentang faraid, apa yang menjelma di fikiran ramai masyarakat dan juga musuh-musuh Islam di luar sana ialah ketidakadilan. Kerana bila mana mereka melihat tentang faraid, mereka akan melihat lelaki dapat sekali ganda daripada perempuan. Mereka memperjuangkan, grup-grup ni adalah grup yang memperjuangkan tentang kesamarataan. Tetapi Islam tidak memperjuangkan kesamarataan. Islam memperjuangkan keadilan. Kerana tidak semua yang sama rata itu adil. Kalau kita ada anak, seorang gemuk, seorang kurus, dua-dua kita nak bagi satu pinggan kecil, maka anak yang gemuk takkan puas hati. Dia kata sebab dia nak makan dua, double. Kenapa bagi saya pinggan kecil saiz adik 4 tahun? Saya nak makan banyak. Jadi yang adil iaitu yang kita memberi makan tu ikut pada saiz dia. Anak yang besar dapatlah makan lebih sikit, anak yang kecil dapatlah yang kecil. Jadi tak semua kesamarataan itu adalah dituntut di dalam agama. Tetapi jika kesamarataan itu memberikan impak keadilan, yang itu yes. Kerana apa yang maksud dalam Islam iaitu dinakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana ianya lebih hampir dengan takwa. Tetapi dalam ilmu faraid ni ramai yang agak mendukacitakan, ramai melihat ketidakadilan kerana mereka melihat lelaki dapat lebih daripada perempuan. Kalau saya tanya, mungkin itu perception yang muncul dalam fikiran ramai daripada kita. Tetapi hakikatnya tidak. Sebab Islam bila mana membahagikan, Allah Azza wa Jalla bila dan hadis Nabi bila disebut tentang pembahagian faraid ini, dia tidak melihat kepada gender. Dia tidak melihat kepada gender. Tetapi apa yang dilihat kepada antaranya beberapa ma'ayir. Ma'ayir macam mana nak sebut? Piawaian dalam 3 standard. Antaranya Islam bila dia membahagikan, dia akan melihat dari sudut kekerabatan kita dengan si mati. Yang mana lebih hampir dengan si mati, yang itu akan dapat lebih banyak. Kemudian dan Islam juga melihat lagi satu dari sudut mereka generasi yang seterusnya yang akan memikul tanggungjawab. Kalau kita tengok, anak akan dapat lebih daripada belah atas. Dan dalam bab ini tak ada bezanya antara lelaki dan perempuan. Bahkan ada kes yang perempuan akan dapat lebih banyak daripada lelaki. Sebagai contoh, seorang ibu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang ayah dan suami, bukan, bapa saudara. Dalam kes tu, anak perempuan itu akan dapat separuh, sedangkan bapa dia tak dapat separuh walaupun lelaki. Jadi tak semua kita tengok tempat yang mana lelaki dapat lebih. Tetapi dalam certain case kita kena faham mi'yar yang ketiga, iaitu Islam bila bahagikan tentang benda-benda faraid ni, dia bukannya membahagikan harta. Sebenarnya Islam membahagikan tanggungjawab. Tanggungjawab itu yang penting. Sebab itulah pembahagian harta ini bukannya dia akan bagi. Yang mana Islam tengok tanggungjawab itu sepatutnya dia pikul, dia akan dapat lebih. Seperti mana kita tengok tadi, yang mana lebih hampir, yang mana yang anak dia tu dapat lebih daripada atuk. Sebab yang muda ni yang akan memikul tanggungjawab membela keluarga si mati dan seumpamanya. Jadi bila tengok
kepada ini, maka kita tengok Allah sebenarnya sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Hanya dalam bab ini yang kita tengok highlight dia, dalam keadaan bila mana orang tu mati, kekerabatan anak ni sama, lelaki atau perempuan sama, kedua-duanya generasi yang hampir, yang mungkin akan memikul tanggungjawab yang sama, tetapi Allah Azza wa Jal highlight dalam bab ini supaya nak bagi tahu isyarat kepada golongan lelaki, tanggungjawab mereka itu besar. Mereka ini wajib bagi nafkah, perempuan tak. Bila mana kita dah kahwin, Allah suruh kita wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang lelaki diwajibkan kita untuk nak memberi rezeki, even kepada anak kita. Kalau dah anak, mestilah ibu yang masuk. Pakaian mereka, rezeki, makan minum mereka semua dengan kadar yang ma'ruf. Sebab itu Nabi SAW sebut walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf rizquhunna wa kiswatuhun, iaitu bagi lelaki ni perlu, itu nafkah ni wajib bagi lelaki kalau dia berkahwin. Ini dah kahwin, belum kahwin, antara hikmah lah. Kita pun tengok dalam adat kita masyarakat setempat, let's say kalau kata si mati meninggalkan 150,000, katakan dalam condition itu dia ada seorang anak perempuan, seorang anak lelaki. Lelaki dapat 100,000, yang perempuan dapat 50,000. Yang lelaki ni 100,000 ni, kalau kata tak lama lagi nak berkahwin, dia nak spend, bapak mertua sekarang ni demand nak minta 20,000, dia nak buat kenduri, lelaki kena bayar. Lepas tu si lelaki nak kena beli kereta untuk keperluan keluarga, si lelaki nak menyediakan nafkah kediaman untuk keluarga, dapat anak. Lama-lama sebenarnya 100,000 ni lenyap gitu je kalau lelaki itu menjalankan tanggungjawab dia. Yang perempuan ni 50,000, dia nak beli beg Bonia ke, dia nak berjoli harum manis, nak beli 100 kilo, silakan, tafadhal. Itu sebenarnya hikmah yang mana Allah Azza wa Jalla nak terapkan pada lelaki sebenarnya. So, dengan mengambil kira kudrat, pemikiran, yang mana memang ciptaan antara lelaki dan perempuan ni ada beza. Allah dah ciptakan even otak ni, macam mana bentuk otak, cara berfungsi lelaki dan wanita punya otak ni pun ada beza, kan? Antaranya perempuan, Allah kurniakan dia orang hormon estrogen yang menyebabkan dia lebih emosional. Lelaki dia ada testosteron menyebabkan dia lebih kuat, lebih cergas. So kalau perempuan dia ada testosteron tinggi, itu yang boleh jadi nak macam lelaki tu. Itu yang nak bina badan, perempuan yang nak bina badan tu dia ambil hormon lelaki tu. So dia nak keluar daripada fitrah nature dia, daripada seorang wanita yang Allah telah kurniakan. Begitu juga dengan brain, beza dia. Sebab tu Dr. Nurul Sains tu beritahu dalam kajian kes dia pernah buat, dia bila mana dia check, kira kata bila dia buat satu kajian, biasanya dia akan tengok neuron tu macam mana berjalan bila mana orang tu berfikir. Dia akan kata neuron tu akan datang daripada dada kita, daripada keluar daripada jantung kita ni. Daripada jantung kita ni baru dia akan pergi ke pangkal otak. Daripada pangkal otak tu dia akan pergi ke bahagian tengah otak. Daripada tengah otak tu dia akan proses, dia akan pergi ke belakang otak yang membentuk image visual. Daripada belakang otak itu dia akan pergi ke depan bahagian analisa ni. Dan kemudian kalau lulus, baru dia akan pergi balik rekodkan ke bahagian subconscious mind, dan kemudian dia akan pergi kepada otot untuk nak tindak balas. Tetapi bila mana dia tengok, dia kata banyak daripada dia punya kes, wanita ni punya gelombang dia macam ni, dia jalan straight, lepas tu dia naik sikit, lepas tu straight, naik sikit, straight macam tu. Lelaki ni banyak straight je. Cara berfikir perempuan ni lain. Dia akan fikir, saat-saat dia fikir, lepas tu dia fikir benda lain. Tengok mak kita, bila dia membebel kat kita, papak satu benda, tiba-tiba dia ungkit benda lain, tiba-tiba dia sebut benda lain. Itu otak yang kita tak boleh nak blame. Allah dah bagi wanita tu begitu sikap dia, cara dia. Lelaki ni straight forward macam ni, kalau dia nak yang tu lah, yang tu je dia boleh buat. Kalau dia tengah buat satu benda tu, dia buat yang tu je. Lelaki, perempuan, dia boleh buat ini sekejap, dia boleh pergi ke sini, tengah tengok cerita dia boleh uruskan pampers anak. Kalau suami tengah tengok TV, anak nak pergi toilet, boleh jadi marah tau. Pergi uruskan. Dia tengah fokus, tengah tengok cerita ni, dah babak, tengah sedap ni. Otak sendiri dah berbeza, apatah lagi dengan jisid, dengan fizikal. Allah dah bagi kedua-duanya. Sebab tu kita tengok, itu hikmah dia. Dan masalah dia yang terjadi bukan kerana sistem faraid, tetapi kerana kita ramai daripada lelaki ni yang sudah mengabaikan
tanggungjawab yang Allah telah perintahkan. Itu jadi punca masalah, bukan masalah sistem. Sistem kalau buat macam mana sistem baik sekalipun, kalau orang tak nak follow, tak jadi juga, sistem tu tak akan menjadi. Dan amazing lagi, kalau kita tengok dalam perbahasan faraid ni banyak lagi, sehari nak kena murajaah banyak lagi. Yang mana faraid ni kalau kita tengok hanya 4 je situasi, kes yang mana lelaki akan dapat double daripada perempuan. 4 only. Lebih banyak daripada jumlah tu, perempuan akan mendapat sama macam lelaki. Lebih berganda daripada situasi macam tu, dalam lebih banyak kes, perempuan akan dapat lebih daripada lelaki. Sebab jangan ingat dia akan mewarisi ni anak-anak je, dia ada bahagian waris-waris lain lagi. Sometimes tengok pakcik-makcik belah atas, belah tepi, belah bawah, perincian dia banyak. Dan ada certain tempat yang lelaki tak dapat apa, yang dapat perempuan. Jadi agama Islam ni, faraid ini dia bukannya membahagikan ikut gender. Jangan salah faham menyebabkan kita kata faraid ini adalah diskriminasi kepada wanita, tak. Tetapi kerana meraihkan pelbagai suasana. Sebab kalau kita nak tengok orang yang feminis ni, dia akan memperjuangkan isu kewanitaan, even bukan di negara kita. Jangan ingat di negara kita, di tempat negara Islam, di negara barat pun. Dalam satu interview saya tengok dengan seorang feminis, aktivis kewanitaan, wanita lah. Dia buat satu interview dengan Profesor Jordan Peterson, seorang profesor di Toronto, Canada. Dia duk bidas, dia duk kritik sistem barat masa tu. Ni sekarang dia duk kritik, even di barat dia duk kata ada unsur-unsur patriarki, unsur-unsur seolah lelaki ini lebih diskriminasi pada perempuan dalam pekerjaan dan sebagainya. Ini berlaku di barat. Tetapi dia jawab balik, jawapan dia tu agak menarik lah, saya dengar tu. Dia kata yang perempuan duk highlight business, successful punya businessman. Dia tengok beberapa kejayaan, mungkin menteri-menteri itu dan ini, terus di highlight itu. Dia tengok orang lelaki lagi banyak daripada wanita. Tetapi dia tak tengok siapa lagi banyak sekolah juvana, siapa lagi banyak mati dekat penjara, siapa lagi banyak masuk penjara, siapa lagi banyak gagal dalam exam, siapa yang banyak bergelandangan. Dia kata banyak lelaki juga. Jadi dia kata bukannya disebabkan satu-satu pekerjaan tu didominasi oleh lelaki mungkin pada sesetengah pekerjaan, bukan hanya sebabkan gender, tetapi kerana competition, persaingan, kerana nature kerja itu sendiri. Macam kat kita sekarang ni lah, yang perempuan, kalau lelaki dia mungkin tak berapa nak pilih bidang nurse. Suatu nurse lelaki mungkin tak ramai lah, ada lah. Begitu juga dalam bidang dakwah sebegini, kita tengok lelaki lebih ke hadapan daripada wanita. Bukan kerana kita tak mau, saya pun suka kalau orang macam Dr. Nasnik Salidah ni ramai. Kadang-kadang orang tanya kita, ada tak seorang ustazah kau boleh recommend tu, nak ni, pening kita nak fikir, jenuh, kurang. Nature of kerja tu, yang nak memilih masuk sekolah teknikal lelaki, bukan kerana sekolah tu diskriminasi wanita, tapi kerana lelaki yang berminat nak pilih sekolah-sekolah teknikal ni, perempuan tak minat. Yang perempuan ni banyak dominasi universiti. Di USIM umpamanya, di kelas saya, kalau kata ada 26 student, lelaki ni mungkin 2 orang. Kalau ada 100 student, lelaki ni mungkin 3-4 orang je. Sampai saya sekarang masuk, lelaki dah pupus ke? Sampai macam tu sekali. Nak kata bukan kira kata sebenarnya ni bukan sebab gender. Jadi begitu juga dalam Islam, khususnya dalam hukum faraid ni, yang mana sebenarnya siapa yang tengok ada hikmah yang besar. Bila mana Allah sebut inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhan kamu itu maha hakim, penuh dengan kebijaksanaan, alim, lagi tahu dengan syariat-syariat yang telah disyariatkan. Cuma kelumpangan dalam sistem itu berlaku kerana kita, bukan kerana sistem syariah itu sendiri. Allahu a'lam. Terima kasih doktor. Ada tambahan doktor? Sekaligus buat kesimpulan lah. Kalau ada panel wanita atas pentas ni, Dr. Kamilin berani cakap macam tu. Kalau tak ada panel wanita, tak tahulah apa dia kata kat kita. Dia kata suka berjoli tadi. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita bercakap bahasa hak asasi manusia, yang pertama sekali kita kena faham adalah maksud kesaksamaan dan maksud diskriminasi.
barulah perbincangan kita sehala. Kalau tidak, dia satu sampai ke Perlis, satu sampai ke Alustar. Jadi yang pertama sekali, banyak salah faham berlaku dengan maksud kesaksamaan tadi. Bila kita guna ayat dalam bahasa Melayu, bila kita sebut adil, adil dan sama rata atau adil dan saksama? Ini soalan ni, adil dan saksama atau adil dan sama rata? Adil dan saksama. Perkataan saksama sama atau tidak dengan perkataan sama rata? Tidak sama. Dan dalam hak asasi manusia, bahasa yang kita gunakan bukan bahasa sama rata, tetapi bahasa saksama. Dan saksama ini orang Jawa kata, saya rasa orang Perlis pun faham bahasa Jawa ni, to put things into its proper and valid context. Faham tak? Semua angguk tu maknanya semua orang sini faham bahasa Jawa. Jadi bila kita meletakkan satu asas bahawa adil itu dengan layanan yang tidak sama, maka tidak adalah persoalan kenapa faraid tak sama. Kenapa lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4? Tak ada timbul. Sebab saksama ini bukan soal sama bilangannya, tetapi bagaimana lelaki itu diberikan haknya dan bagaimana wanita diberikan haknya mengikut manual penciptaan yang Allah cipta sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia lelaki dan sesuai dengan manusia perempuan. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi saya tak nak ulas soal kenapa tak sama rata dari sudut faraid, kenapa tak sama rata dari sudut perkahwinan, ataupun kenapa penyaksian dan sebagainya. Ya, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, sifirnya ialah diskriminasi. Yang kita faham daripada perkataan diskriminasi adalah layanan berbeza menyebabkan ketidakadilan. Justru layanan berbeza yang tidak menyebabkan ketidakadilan tak ada masalah. Ya, kalau kita kata kalau layanan berbeza semuanya diskriminasi, itu adalah satu kesalahan yang besar dalam ilmu hak asasi manusia. Tuan-tuan, kalau kita beratur nak naik kapal terbang, ada satu fast track lane untuk OKU dan juga warga emas dan orang ada anak kecil, betul? Dia kadang-kadang kena masuk dulu. Orang macam kita yang tak bawa anak kecil, yang tidak OKU, kemudian yang bukan lagi warga emas, tunggu ikut jalan yang biasa. Adil ke tak adil? Adil lah, sebab sama-sama sampai nanti. Kalau semua lalu-laluan biasa, orang macam kita sampai, orang macam yang hak dengan kerusi rodanya, dia yang perlu tongkat dan sebagainya, takut dia tak sampai sebab dilayan sama rata di situ. Ya, jadi soal layan sama rata atau layan berbeza, dia tidak membawa kepada keadilan sekiranya kita tidak melihat konteks. Ya, jadi selesailah insya-Allah di situ. Cuma dalam perbahasan hak lelaki dan hak wanita ini, saya suka untuk mengambil perhatian tuan-tuan sekalian. Kita cuba letak tepi soal melihat nombor sebagai tidak adil, tetapi lihat bagaimana kita nak menjadikan masyarakat kita mengikut suluhan Al-Quran itu. Ya, contohnya hari ini bila kita sebut soal lelaki dapat 1, wanita dapat separuh harta pusaka sebagai contoh. Ya, jadi orang perempuan ni tak puas hati pasal mak asyik minta duit dengan anak perempuan. Mak nak pergi klinik, minta anak perempuan hantar. Nak tolong adik sekolah, minta dengan kakak, tak minta duit dengan abang. Ya, mak nak beli itu ini, minta duit dengan anak perempuan, tak minta dengan anak lelaki. Jadi anak perempuan lama-lama ustaz, dia rasa macam mana makosidnya ni? Mana makosidnya anak lelaki dapat 1? Dan anak lelaki pula hari ini dididik oleh ibu-ibu, kata ibu anak lelaki 1, anak perempuan separuh, titik. Dia tak kata anak lelaki 1 sebab anak lelaki kena menunaikan tanggungjawab ini. Anak perempuan separuh sebab anak perempuan tidak perlu ini. Tak sampai, dia titik cepat sangat. Ya, jadi kerana titik itulah yang bersalah. Titik itulah yang salah. Ya, jadi ada peranan seorang ibu bapa juga di situ, bagaimana kita nak mencantikkan Islam ini secara amali. Yang teori cantik dah,
Ya, dalam perkampungan sunnah ni kita faham banyak benda dah. Macam ambil satu semester mengaji di universiti dah, duduk 3 hari. Cantik dah secara teori, amalinya pula bagaimana. Maka sebagai ibu bapa, peranan kita adalah cari ilmu dan didik dengan betul. Ya, jadi bila anak lelaki tadi faham dapat satu kerana tanggungjawab ini, maka anak perempuan tadi dapat separuh pun rasa tak apalah, separuh tu bagi ke abang. Tak ada. Biarlah abang ambil, sebab tahu dah abang nak kena bawa banyak tanggungjawab ini. Yang kita pula dah ada suami bagi lebih daripada cukup. Kalaulah itu yang kita boleh corakkan dalam masyarakat, itulah sebenarnya masyarakat sunnah. Ya, kalau tidak kita duduk bergaduh satu setengah ni, sampailah perkampungan sunnah tahun depan, tajuk ni juga kita bincang, Ustaz. Ya, jadi insya-Allah yang pertama sekali saya sebutkan tadi, mungkin sebagai kesimpulan juga, yang pertama ialah memahami konsep saksama itu. Ya, bagaimana untuk mencapai keadilan, bukan melalui sama rata tetapi melalui saksama. Yang kedua, memahami konsep diskriminasi. Orang itu dapat beasiswa, orang ini dapat beasiswa, mulalah kita kata, kenapa dia dapat juga, dia tak sepatutnya dapat. Ya, jadi kita mula rasa ada tidak ada sesuatu yang tidak menepati kehendak kita, tetapi bukan kita melihat dari sudut kehendak agama. Ya, jadi insya-Allah dengan kita memahami apa yang telah pun dibincangkan panjang lebar tadi, saya kira banyak pengetahuan tentang hak asasi manusia malam ini yang dapat kita sampaikan. Kalau tidak semua ambil sedikit, tidak sedikit ambil satu. Wallahu alam. Okay, terima kasih. Saya tambah sikit boleh? Okey. Bukan tak puas hati tak. Saya nak berpuas hati. Cuma saya bila Dr. Nick sebut tentang minta abang, mungkin anak lelaki tak mau buat, saya teringat masa saya belajar dulu di Arab Saudi, antara satu budaya yang kita boleh belajar, anak lelaki masya-Allah dipikul galas tu memang terbaik dalam keluarga. Dia hantar adik-adik dia pergi sekolah, dia ambil adik-adik dia pergi sekolah. Kadang-kadang umur dia baru belasan tahun, mak dia nak pergi mana dia hantar, dia pergi. Dah jadi culture. Tak ada kira kata macam tahap dia rasa macam susah benda tu nak buat. Even kalau kita berkawan dengan kawan-kawan kita pun, ada masa dia kata sekejap, dia kata jom teman aku nak pergi ambil adik aku daripada sekolah, nak hantar dia balik daripada rumah. Macam tu rutin lelaki itu ditreat jadi khadam kepada wanita. Jadi kalau itulah sepatutnya yang kita buat, itulah yang akan mengharmonikan sistem yang kita ada. Tetapi hari ini yang lelakinya pergi, orang kata gimana tak tahu, lepas tu yang kena semua perempuan. Jadi ini bukan satu tanggungjawab yang orang yang bertanggungjawab, kita bukan lelaki yang bertanggungjawab kalau kita buat macam tu. Kerana harta tersebut diberi kepada kita, ada hak dia yang perlu kita tunaikan. Kita tak mau makan hak-hak tersebut dengan cara yang batil. Begitu juga sebenarnya Islam bukan setakat ada faraid. Islam ada konsep hibah, yang mana seorang ibu bapa, dia masa dia hidup, dia bijaklah tengok anak-anak dia. Mungkin dia tengok anak dia yang perempuan ni susah hidup dia, berbanding anak lelaki dia boleh hadiahkan lebih besar portion pada anak perempuan dia, kerana tengok maslahat adik perempuan dia tu, anak perempuan dia tengok ni susah, dia perlukan, mungkin rumah tak ada, kita bagi kat dia. Yang lelaki tak apa, dia macam dah ada, so dia tak bagi, dia boleh bagi hibah. Tetapi bila dah mati, itu dah jadi faraid lah. Sebab tu Islam dia tak mahu kita ni tak fikir pasal akan datang. Kita kena fikir apa yang kita nak tinggalkan kepada legasi kita seterusnya. Yang mana kalau kita fikir apa yang kita boleh tinggal kepada generasi seterusnya, kita susah nak malam, susah nak tidur. So kita fikir apa lagi yang boleh kita buat, apa lagi ada, macam mana generasi kita selepas daripada ni. Itu yang sepatutnya kita buat. Tapi bila ibu bapa sibuk kumpul harta, kumpul, tak kenyang-kenyang, sampai hari nak mati pun masih lagi kumpul, tanpa memikirkan macam mana tengok situasi maslahat anak-anak dia, macam mana anak dia nanti bergaduh ke tak. Lepas tu bila dah mati, itu yang marah. Tapi bukan si mati tak boleh marah lah, tapi akan jadi ada certain case. Jadi bila mana seorang lelaki ni mati, dia tak ada anak, jadi harta pusaka dia turun pada adik-beradik. Jadi bila adik-beradik dapat harta tu, salah seorang adik-beradik tu baik, dia kata jom, dia dapat berpuluh juta. Lepas tu dia kata nak tak kita kumpulkan sikit-sikit daripada bahagian pusaka kita bina masjid untuk abang kita yang telah meninggal ni. Moga-moga menjadi sedekah jariah kepada abang kita. Tapi tengok yang lain semua tak mau. Yalah, duit dah dapat, manusia ni tamak. Bila dapat harta tu kelabu mata orang, tak mau.
Jadi dia bila mengadu dekat Syekh bagi tahu, dia kata apa nak pelik, yang mati ni pun masa dia hidup dia tak fikir untuk apa harta dia nak buat untuk diri dia. Dia duduk sibuk kumpul. Kemudian dia nak mengharapkan harta yang bertimbul dikumpul tu waris dia nak buat amal soleh untuk dia. Jadi sebab tu kita kena fikir untuk diri kita juga. Dengan harta bertimbul yang kita ada, apa yang boleh jadi amal soleh kita. Jangan kita harap kita tinggal 20 juta, 100 juta untuk anak-anak kita, tiba-tiba anak kita ni nak buat amal soleh untuk generasi selepas daripada kita ni. Pepatah kata dia akan joli dengan harta kita. Generasi yang seterusnya lagi dia akan mufliskan harta yang telah kita kumpul selama ni. Doktor, kalau doktor perasan, Ya. wanita adalah satu makhluk yang dicipta tidak perlu berbelanja dengan duit dia. Daruriyat dan hajiat dia tertanggung setiap masa. Setuju tak? Should be, kalau dia ada pasangan yang baik. Dia pada awalnya dia ibu bapa dia, kemudian suami dicerai oleh suami, tanggungjawab abang dia, sebab abang dia dapat lebih. Jadi abang dapat 100,000, dia dapat 50,000, abang dah tanggung, menjadi wali, dan seterusnya begitu sehingga ada waris. Wanita tak perlu berbelanja dengan duit sendiri. Ini betul. Dr. Salida lah. Ustaz bagi Dr. Kamilin tambah, saya pun kena tambah. Boleh. Itulah cantiknya Islam, mengangkat martabat seorang wanita. Sebab itu bila kita kaji kedudukan seorang wanita dalam masyarakat barat atau masyarakat bukan Muslim, bila sahaja berusia 17 tahun tidak layak dah dinafkahi oleh sesiapa pun. Maknanya kena cari makan sendiri, kena berdikari. Dan bila kita bandingkan dengan apa yang telah pun dijamin oleh agama kepada para wanita dalam Islam ini, kita rasa Masya Allah hebatnya orang perempuan. Ya cuma yang menjadi masalah hari ini ialah ada satu ibarat, saya rasa tak lama, orang perempuan ini macam kereta kancil, orang lelaki macam kapal terbang. Tapi kapal terbang tak nak terbang, dia duduk parking bawah rumah. Jadi kereta kancil inilah kena terbang. Enjin tak boleh tukar, kena pakai enjin kancil. Dia pun buatlah sayap, dia buatlah ekor, dia buat kipas, dia buat apalah, asalkan boleh terbang. Ya, jadi terbanglah kereta kancil tadi. Tahun pertama mungkin dia boleh terbang elok walaupun tak laju. Tahun kedua dia terbang, tahun ketiga dia terbang, tahun keempat dia rosak dah Ustaz. Rosak yang tak boleh baiki. Jadi nak minta kapal terbang balik, tapi dah lama sangat duk parking bawah rumah ni dekat 4 tahun tak terbang. Hak boleh terbang jadi tak boleh terbang dah. Ya, jadi sebab itu kancil tadi dia minta macam-macam, sebab dia nak buat dia tak boleh. Ya, jadi dia nak baiki pun tak boleh. Prototype kereta tu kot dulu. Tengok nak sambung juga. Kami sama USIM, nanti kita bergaduh di USIM pula lah Ustaz. Wallahualam. Okey. Jadi saya ada cadang nak buka soalan, tapi tengok 11:17. Jadi saya rasa sebagai penutup taujihat terakhir kita bagi ruang sedikitlah 3 minit kepada Dr. Zaharuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup 3 minit, tak adil. Baik, jadi yang pertama sekali sedikit nak menyampuk perbincangan Dr. Nik dengan Dr. Kamilin. Bagi saya, wanita atau lelaki kena faham maqasid penciptaan lelaki dan wanita berbeza. Kejayaan mereka berbeza. Ya? Lelaki, kejayaan wanita melahirkan anak, lelaki yang sibuk nak melahirkan anak. Ya? Kejayaan wanita dia punya standard berbeza dengan lelaki. Bila wanita atau lelaki menjadikan standard kejayaan pada yang Allah tentukan pada perempuan dan lelaki pada lelaki, maka jadilah masing-masing tak puas hati. Tapi apa yang berlaku kebanyakan hari ini, saya lihat ada agak ramai juga wanita-wanita yang terpengaruh dengan kejayaan standard dia lelaki. Lelaki angkat berat, saya nak angkat berat. Lelaki sepak takraw, saya nak sepak takraw. Kan? Semua yang lelaki buat tu dianggap adalah successful, padahal tidak begitu. Ya, berbeza dia punya benchmark. Itu je saya nak sampuk. Kemudian saya nak bagi masuk tajuk kita yang belum disimpulkan. Itulah tu. Iaitulah yang pertama juga sebagai kesimpulan, elemen-elemen yang boleh merosakkan maqasid dan penentuan maqasid asy-syariah
di dalam semua bidang, khususnya bidang-bidang yang dibenarkan tadilah ya. Yang pertama, kerana ta'assub aliran jamaah, parti, bangsa, bahasa, negara, semua ini akan mengganggu kesahihan maqasid. Malah Islam membenarkan maqasid berbeza di antara negara dengan negara kerana ada keperluannya ya. Sebagai contoh, negara sejuk, dalam musim sejuk, kalau tak ada air panas, nak mandi wajib macam mana kan? Ataupun tak ada air di negara yang padang pasir macam mana? So ada fiqhul aqliyat ya, yang berbeza. Tapi bila kita menolak perkara-perkara itu dengan sebab-sebab yang bersifat ad hoc, iaitulah aliran kepartian, maka ada kalanya kita menzalimi dan tersasar dalam menentukan maqasid yang sebenar. Yang kedua, maqasid juga akan rosak di kalangan para ulama apabila mereka menerima rasuah. Sebab itu ramai di kalangan ulama menyebutkan bahawa apabila ulama hampir dengan pemerintah, maka hati-hati, kerana ramai di antara mereka fa'innahu lis, pencuri. So adakah menjadi maqasid ulama menjaga kesolehannya menjauhi umara 100%? Tak boleh juga. Menyalahi maqasid juga. Mendekati dengan terlalu dekat, sampaikan tolong kat beg pun tak boleh juga. So kena ada wasatinya di situ. Kalau menjauhi totally para umara, nanti mereka akan melencong tanpa dapat ditegakkan. Kalau terlalu dekat, kamu yang melencong. So jadi rasuah boleh berlaku di zaman silam lagi di kalangan qadil qudah yang boleh melencong. Sampaikan Imam Abu Hanifah tak mau dilantik menjadi qadil qudah kerana tahu dia akan dipaksa untuk memberi fatwa in favor of the ruler. Lalu dikatakan oleh dia buat alasan, dia kata aku tak cukup layak, aku kau kena cari orang yang bijak, yang alim seumpamanya. Maka pemerintah kata kamu tipu, kamulah layak untuk jadi qadhi qudah, kamu mempunyai ilmu, mempunyai kelayakan. Maka Imam Abu Hanifah kata, lihat, Amir Mukminin sendiri telah menunjukkan saya tak layak menjadi qadhi qudah kerana sifat menipu saya. Kan? Faham tak ni? Imam Abu Hanifah kata kerja orang lain yang alim, tapi qadhi kata kamu alim, dia kata saya tak alim, kan? Dia kata kamu tipu, bila tipu tak layak jadi qadhi qudah, kan? Macam itu. Sebab apa? Sebab dia tak mau ditunggang dengan sewenang-wenangnya. Tiga, elemen yang merosakkan maqasid dan pertimbangannya adalah kerana tiada kajian yang holistik. Tak ada kajian komprehensif, kajian separah, juz'iyat, yang meninggalkan perspektif yang lain. Lalu ini menghasilkan maqasid yang pincang, dan atas sebab yang sama juga menghasilkan atas sebab kemalasan mungkin pun boleh menyebabkan kajian yang salah. Empat, kerana terlalu beku di dalam memahami teks dan nas, termasuk teks dan nas Al-Quran dan hadis, dan juga kalam para alim ulama salafus salih. Al-jumudu 'ala al-manqulati dalalun fid din, disebutkan oleh Al-Qarrafi, iaitulah kebekuan dalam mengambil nas para teks ulama silam boleh membawa kesesatan dalam agama, disebutkan juga oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kita kena tengok teks itu ada tak kesan ke atasnya kerana pemerintahan politik pada waktu itu, ya, ada tak kerana kecenderungan lain, kena dilihat. Kemudian kelima, kenapa maqasid itu boleh tersilap lagi adalah ketidakfahaman uruf setempat dan target yang tak dicapai oleh orang yang berfatwakan itu. Uruf setempat, contohnya di negeri Perlis lain dengan di negeri Johor, dengan di negeri Sembilan, dengan di negeri Perak, ada situasi-situasinya. Fatwa di negeri Saudi, di negara Saudi ada yang berbeza jauh daripada fatwa di negara kita. Dulu Saudi kata perempuan tak boleh bawa kereta, sekarang dah boleh. Ada sebab, bukan kerana rigid, kerana tak pandai, kerana fatwa yang tak cerdik. Tapi saya tak mengaji Saudi, saya tak boleh nak backing lebih. Cuma yang saya faham daripada pergi haji dan umrah, memperlihatkan
kebahayaan bagi wanita driving kereta seorang-seorang. Itu dulu, tapi sekarang mungkin kerajaan dia mungkin nampak dah suasana dah tahassun, dah lebih baik. Tapi lebih baik pula dia lebih pula kadang-kadang, sebab Grab pun perempuan boleh bawa juga. Malaysia pun Grab tak berapa ramai perempuan bawa. Jadi itu mungkin pertimbangan dia. So lain di Malaysia, macam di Jordan, pelajar-pelajar wanita pakai baju kurung kena marah dengan Tok Syekh, mengganggu mata dia, susah nak nampak, dia kata. So siapa pakai baju warna-warni, dia kata turun markah. Semua perempuan pelajar Malaysia pun pakai warna kelabu atau hitam sahaja. Itu suasana di negara dia. Suasana di negara kita, warna-warni adalah sebahagian daripada pelangi. Sudah biasa, tak ada apa-apa masalah. Jadi kefahaman kegagalan uruf setempat dipahami menjadikan maqasid tersasar. Yang keenam, kegagalan dalam memahami aplikasi tadarruj. Ada orang dia nak cepat, dia tak faham perspektif kenegaraan dengan perspektif individu lain. Kita sebagai bukan orang yang ada kuasa, masa kita jadi kita jadi student, kita marah lecturer kita. Dia tak ingat nama kita, dia baca lebih kurang. Lepas tu kita pun yang jadi lecturer. Baru kita tahu susahnya nak ingat nama student beratus-ratus orang. Baru kita tahu nak marking betapa susahnya. Masa kita jadi student, kita kena marah dengan lecturer kerana tulisan kita cakar ayam. Kita marah dia. Apa punya lecturer pemalas. Bila kita jadi lecturer, baru kita tahu betapa sakitnya untuk membaca tulisan pelajar yang cakar ayam. Nampak? Sebab itu kita kena jangan terlalu cepat membuat konklusi. Masa kita jadi rakyat, kita nak macam-macam. Tiba-tiba kita dah jadi pemerintah, baru dia tahu tak boleh toll free. Kan? Betul lah. Masa jadi bangkang, free. Masa jadi ni, free. Nak naik patah, baru tahu. Orang kata kencing, hancing, kan? Tak kira lah, memang betul lah. Tapi kencing dan hancing pada tempatnya. Kerana kalau dia bagi juga masalahnya free, doktor, yang bergambar sekejap pun kena hentam teruk. Macam mana? Yang bergambar sekejap saja. Apa kena? Itulah sebabnya kita nak sebut apa yang berada di atas, kita di bawah pokok. Bawah pokok kita macam semut, di bawah pokok kita nampak dekat tempat kita aja. Nampak tempat kita. Kita naik atas, puk, kita nampak daripada atas. Eye view, hawk view, hawk eye. Kerana itulah Allah dan Rasulnya memberikan eksklusiviti kepada pemerintah, bukan calang-calang punya eksklusiviti. Umar Al-Khattab nak besarkan Masjidil Haram, nak beli tanah sahabat Nabi dekat tepi-tepi ni. Sahabat Nabi ada yang tak nak jual, tak mau jual. Umar Al-Khattab hasilnya daripada itu, kerana dah bincang semua tak mau, rampas tanah tu, beli secara paksa, bayar macam. Umar Al-Khattab didatangi oleh belajaran di pasar, mendengar perempuan menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat handsome dan tampan. Lalu ramai orang bercakap. Siapa nama? Nadhar bin Hajjaj nama dia. Lalu Umar Al-Khattab pun panggil lelaki ni, suruh dia, hukum dia. Dia handsome, bukan salah dia. Umar suruh botak kepala dia. Sebab perempuan kat Kambasan semua cerita pasal kamu, berkenan sangat kat kamu sampai macam tergoda. Botakkan kepala. Botak kepala, siasat syariah. Nampak? Orang atas nampak, orang bawah tak nampak. Kalau Nadhar tu pada zaman hari ini demonstrasi depan tu, hak asasi manusia. Lepas tu Nadhar bin Hajjaj bila botak makin handsome pula. Ya Allah, triple X. Apa nama hero tu? Vin Diesel. Dia kan makin handsome. Akhirnya apa kena buat? Kena buang daerah. Kena buang daerah. Disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kita bercerita ni, dibuang daerah hanya kerana kamu terlalu handsome. Orang cerita pasal kamu, tapi daerah yang dibuang tu daerah yang ramai orang handsome. So jadi dia at par. Kalau kamu dekat sini, kamu menyusahkan. Nampak tak? Tapi dia taat pada pemerintah. Dia taat. Dia tahu. Dia diberi faham. Ini kegagalan pemerintah, mungkin gagal menyampaikan kepada orang di rakyat kenapa mereka terpaksa U-turn, mereka terpaksa hancing. Ini kegagalan mereka, ataupun kegagalan rakyat untuk bersifat terbuka dan memahami secara objektif, meletakkan sentimen politik di tepi. Mungkin antara dua-dua. Walaupun orang tuduh saya PH kerana sekeping gambar, dia tanya dia kan, saya gambar dengan PAS. Kalau saya nak jadi ahli politik, tuan-tuan, banyak sangat isu saya sebut. Isu MDB, 1MDB, kenapa saya tak sebut dalam Facebook saya?
Kan? Isu LTAT kenapa saya tak sebut dalam Facebook saya? Macam-macam isu kalau saya hurai, saya bagi data pening kepala semua orang. Tapi tak, saya hurai isu yang berkenaan dengan saya saja, tabung haji. Sebab dia institusi kewangan Islam yang pertama dalam negara, dibina 1963. Ya, yang mana saya dapat maklumat daripada dalam memang telah pun disalah urus. Bukan isu politik sangat, isu pentadbiran, tapi kebetulan pentadbiran lama tu orang politik. Nampak tak? Contoh Movenpick dekat hotel Movenpick dekat Sepang tu, tuan-tuan dengar ni, sakit hati tu, sakit hati. Ya. Ini Datuk Zukri sebut kat saya direct. Dia kata dulu punya pentadbiran buka tender untuk bina hotel Movenpick. Semua 3-4 syarikat tender 400 juta, 400 juta, 400 juta. Maka ingatkan itulah kos dia. Setuju ambil satu company. Bila siap bina, semua siap. Macam hari ni value dinilaikan berapa juta? 200 juta. Ni apa jenis ni? Tonton bina rumah dekat Perlis, sebelum bina patutnya harga berbeza dengan lepas bina. Lepas bina lebih mahal daripada sebelum bina. Ini sebelum bina 400, lepas bina 200. Siapa tipu siapa? Duit siapa yang hilang? Duit tuan-tuan penyimpan tabung haji. Tuan-tuan boleh tak marah? Pelik tuan. Ini bukan isu politik sangat. Ini isu pengurusan. Isu pengurusan. Ya, dia jatuh saham sebab saham tu dah jatuh dengan berubahnya pemilihan, dengan berubahnya kerajaan. Itu saya tak ada masalah, saya berkata ya. Kan? Tapi ini ada banyak lagi di belakang ni. So jadi sikit lagi, tunggu sini. Kan? Jadi akhirnya kita nak sebutkan bahawa maqasid ini menjadi satu syarat mujtahid yang ulama sebelum Asy-Syatibi tak sebut dengan deras. Al-Juwaini sebut pasal maqasid, masalih. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebut apa nama tu, siapa lagi? Ramailah yang sebut, tetapi mereka tak sebut dengan jelas dalam syarat mujtahid. Tapi Asy-Syatibi masukkan sebagai salah satu syarat daripada syarat mujtahid. Daripada itulah dibawa dengan dikembangkan dengan lebih lagi. Tapi dia bukan tiket kepada liberal. Dia bukan tiket kepada memperkotak-katikkan dalil dan Islam. Sebab kita hanya bersetuju dengan maqasid yang mengikut qawaid qiyas, mengikut qawaid istihsan yang betul, mengikut qawaid masalih al-mursalah dan masalih al-mu'tabarah. Kalau ada yang silap, dia akan jadi masalih al-mulghah. Jadi saya rasa itulah. Semoga dapat pencerahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Dr. Muslimin Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Saya tak ada niat nak tambah soalan, jangan marah kat saya, tapi kita terima satu soalan online. Saya minta betul-betul 2 minit. Yang ni kalau lebih 2 minit saya sekat. Kita terima screenshot yang ini luang tajuk, tapi sebab kita ni slot akhir, kita rasa kita perlu jawab, yang mempertikaikan tentang istilah perkampungan sunnah. Dia kata perkampungan sunnah ni apa yang Nabi buat? Jadi perkampungan sunnah ni Nabi tak buat. Jadi ini adalah satu peristilahan yang maudhu', dan orang yang buat tu maudhu' palsu. Jadi maudhu' tempat dia neraka lah. Kan? Jadi minta Dr. Kamilin 2 minit. Janji ya? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba jawab ringkas. Yang pertama sekali, apa yang saya faham daripada soalan tu tentang screenshot tu yang cuba untuk nak mengkritik tentang istilah penggunaan perkampungan sunnah. Yang ini bukan hadis yang pertama sekali untuk nak kita bahaskan dari sudut labelan itu. Tetapi istilah perkampungan sunnah ni adalah satu nama yang dipilih, sebab sunnah itu dia ada banyak makna. Antaranya makna dia tariqah, jalan. Yang Nabi SAW sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ajrihi syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ila akhiril hadis. Yang bermaksud Nabi SAW kata siapa yang buat benda yang baik, yang ini tiada kaitan dengan satu ibadah yang spesifik. Tetapi penggunaan kalimah sunnah ini sebagai satu nama, macam mana kita pilih nama-nama sekolah kita, kita panggil sebagai Darul Hadis. Tetapi dalam Darul Hadis kita ada belajar tentang Quran, kita ada belajar tentang tafsir, juga ada belajar. Begitu juga kadang-kadang kita bagi dengan nama Darus Sunnah. Kita panggil sebagai institut sekian Ibnul Qayyim umpamanya. Ibnul Qayyim dah tak ada dah pun.
Tetapi sunnah, nama itu dipilih kerana purpose, tujuan objektif daripada program perkampungan seperti ini, yang mana kita nak cuba mendekatkan masyarakat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita cuba nak memperkenalkan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai tema. Sebab itu dalam berkaitan dengan sunnah ini, dia tidak terhad kepada tema hadis ataupun sunnah bid'ah dan umpamanya, tetapi kita bicarakan satu topik yang besar seperti maqasid syariah pada hari ini. Mungkin pada tahun yang akan datang juga akan ada tema yang lain, tetapi dia ibarat satu sekolah. Kerana apa kita perlukan program-program seperti ini? Kerana hari ini masyarakat kita sekarang ni himmah ataupun passion mereka terhadap ilmu tu sudah semakin berkurangan. Berapa ramai orang yang sanggup istiqamah untuk nak menuntut ilmu, hari-hari melazimi pengajian-pengajian di masjid-masjid umpamanya? Mungkin tak. Tetapi perkampungan sunnah seperti ini adalah satu seminar yang mana kita semua datang, kemudian kita belajar tentang satu-satu tema, dan dengan ada beberapa acaranya untuk supaya kita ni tidak boring, supaya kita ni kuat balik untuk nak belajar, untuk nak menuntut ilmu. Kalau 20 saat. 20 saat. Kalau kita tidak menghadiri seminar 2-3 hari yang berada di hari ini, di mana lagi kita nak mendengar, bila lagi kita nak mendengar perbahasan-perbahasan tentang maqasid syariah yang kita belajar pada tahun ini? Mungkin tahun depan pun sama. Jadi gunakan masa ini supaya kita betul-betul belajar, dan insya-Allah pada program yang akan datang kita datang lagi supaya kita dapat belajar lagi something yang baru. Wallahu alam. 19 saat. Terima kasih ahli panel, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sabar menunggu, duduk. Saya rasa inilah forum yang paling panjang, kita tak habis-habis lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada tahun hadapan, dan saya serah kembali ke majlis ini kepada pengurusi majlis.